adalah dilarang sama sekali. Setiap membahas memberi masa 7 minit untuk berucap. Masa bagi ucapan penggulungan pula ialah 4 minit. Masa akan diambil kira dari permulaan membahas berucap. Loceng akan dibunyikan sekali. Pada minit kedua menandakan bahawa ruang dibuka kepada pasukan lawan untuk membuat izin laluan. Manakala pada minit ke-6, loceng akan dibunyikan sekali, menandakan masa telah tamat untuk pihak lawan membuat izin laluan. Loceng akan dibunyikan 2 kali. Pada minit ke-7 menandakan bahawa masa untuk membahas perujas sudah tamat. Bagi sesi penggulungan, kedua-dua pasukan akan diberikan masa 3 minit sebagai masa persediaan sebelum membuat ucapan penggulungan masing-masing. Pada minit ketiga masa penggulungan, loceng akan dibunyikan sekali. Seterusnya pada minit keempat, loceng akan dibunyikan 2 kali, menandakan masa untuk penggulungan telah tamat. Semasa satu pihak sedang berhujah, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan serta pembetulan. Masa selama 15 saat sahaja diberikan kepada setiap izin laluan. Izin laluan harus padat dan bernas. Tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Isyarat-isyarat yang sopan dan hormat seperti mengangkat tangan atau berdiri tegak serta menyebut izin laluan hendaklah dilakukan semasa memohon izin laluan. Pembahas yang berucap tidak dimestikan menerima setiap izin laluan. Perlakuan yang kasar dan biadab seperti menepuk-nepuk meja atau tangan, memetik jari, melambai-lambai, bersiul, menjerit atau apa-apa sahaja yang sengaja dilakukan untuk mengganggu pihak lawan akan menyebabkan pengurangan markah. Sepanjang perbahasan, seorang pembahas diwajibkan memohon sekurang-kurangnya 2 kali izin laluan. Pembahas ini juga mesti menerima paling kurang 2 kali izin laluan yang ditujukan kepadanya. Pembahas yang ingin memohon izin laluan hanya perlu menunggu sehingga izin laluan diterima oleh pihak lawan. Celahan adalah dalam bentuk soalan, kenyataan, fakta, ayat-ayat pendek yang berkaitan dengan isi yang sedang diutarakan oleh pembahas. Kemenangan akan diberikan kepada pasukan yang mendapat undi majoriti daripada panel hakim. Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sidang Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah kemahiran Tibet menjamin masa depan. Adalah diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan hujah dan bidasan kepada usul tersebut. Sidang Dewan yang dihormati, kita mulakan tirai perbahasan pada hari ini. Dengan ini saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Ariana Nadilah binti Muhammad Mazli tampil untuk mengemukakan usul perbahasan dan menyampaikan definisi serta membahaskan isu tersebut bagi pihak kerajaan. Silakan Yang Amat Berhormat. Kerana saya percaya pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional semakin dipandang rasional, maka yakinlah usul wajar diterima. Sebelum itu, terima kasih kepada Yang Di-Pertua, Barisan Perwakilan Kerajaan, Perwakilan Perbankan, seterusnya warga Dewan yang bersidang. Assalamualaikum dan salam perdebatan. Saya titipkan buat anda sedang Dewan sekalian. Yang Di-Pertua memegang mandat selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri anda pada hari ini akan saya gagaskan satu usul yang cukup penting untuk kita perdebatkan, iaitu kemahiran Tibet menjamin masa depan. Hal ini kerana kami di perwakilan kerajaan berpendapat tegas bahawa kemahiran Tibet dewasa ini amat perlu dan penting bagi memastikan negara berada pada landasan yang betul dalam memajukan negara. Baiklah, bergerak pada gerak berjaya pertama di perwakilan kerajaan akan saya lakukan pendefinisian usul frasa demi frasa. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kemahiran bermaksud kepakaran, manakala Tibet adalah
lazimnya bangkitnya menteri saya yang ketiga akan mengutara. Maaf yang dibuka, seperti lazimnya bangkitnya menteri saya yang ketiga akan membina semua ujara'u perwakilan pembangkang. Tuan yang dipertua serta isi dewan, saya teruskan dengan hujah pertama saya, yaitu Tibet, sandaran masa depan. Era globalisasi menyaksikan peningkatan tenaga kerja dalam bidang kemahiran dan industri sejajar dengan kemajuan teknologi. Sudah yang berhormat? Yang berhormat, berapakah peruntukan dana yang diberikan kerajaan dalam membangun Tibet untuk selari dengan keberdayaan revolusi industri 4.0? Mohon respon. Maaf yang berhormat, sebentar lagi saya akan menjawab soalan yang berhormat. Menurut Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional Tibet adalah bidang pendidikan serta latihan yang memberikan penekanan utama terhadap bidang industri dengan tujuan menghasilkan tenaga kerja kompeten dalam bidang terbabit. Yang dipertua serta sedang Dewan Budiman, negara majoriti Jerman, Jepun dan Perancis menganggap Tibet sebagai salah satu kekuatan dalam sistem pendidikan. Program hal ini kerana graduan program Tibet berpotensi menguasai pengetahuan dan kemahiran praktikal jauh lebih baik berbanding lulusan pendidikan akademik. Program Tibet bukan sahaja merendahkan pelajar dengan situasi pekerjaan sebenar, malah ia menjadikan pelajar lebih berdisiplin dan berkeyakinan, terutama apabila memasuki alam pekerjaan. Selain itu, Tibet mampu menjana pemikiran kreatif, inovatif dan inventif yang dapat membantu pelajar untuk mencuburi bidang usahawanan. Sidang Dewan sekalian, Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community JPPK yakin sistem pendidikan negara sedang merak langkah positif untuk mencapai sasaran 55% graduan terlibat dalam bidang pendidikan dan teknikal dan latihan vokasional menjelang 2025. Ketua pengarahnya Zainal Ahmad berkata, ketika ini kira-kira 30 hingga 40% graduan baru yang dilahirkan negara terlibat dalam bidang berkenaan. Yang berhormat, menjamin ialah frasa yang subjektif. Apakah kayu ukur untuk yang berhormat menilai keadaan menjamin di perwakilan kerajaan? Mohon respon. Pihak kerajaan menyediakan berbagai cara memupuk kesedaran kepentingan Tibet di kalangan rakyat. Penerimaan rakyat juga menunjukkan perubahan positif apabila kadar kebutuhan pasaran graduan yang mengikuti kursus Tibet meningkat 92.5% berdasarkan permintaan dalam pasaran pekerjaan ketika ini. Yang dipertua, Ketua pengarahnya Zainal Ahmad berkata, ketika ini kira-kira 30 hingga 40% graduan baru yang dilahirkan negara terlibat dalam bidang berkenaan. Ini jelas menunjukkan kemahiran Tibet ini tidak lagi dipandang enteng, sebaliknya ditonggak kemajuan negara. Berbalik pada soalan yang berhormat sebentar tadi. Yang berhormat, kerajaan telah memperuntukkan 6.7 bilion ringgit untuk membantu mempromosikan Tibet. Tuan yang dipertua, Tibet diperkenalkan adalah bagi memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Selaras dengan globalisasi, ekonomi berasaskan pengetahuan, kemajuan teknologi dan mobiliti tenaga kerja global. Tibet dengan mengupayakan pendekatan yang diterajui industri adalah penting untuk menyediakan modal insan berkemahiran yang diperlukan industri, terutama untuk menyokong peralihan sektor ekonomi ke arah aktiviti berasaskan pengetahuan. Yang dipertua dan sidang Dewan sekalian, berdasarkan hujah saya sebentar tadi di bawah konteks Tibet sandaran masa depan, maka jelaslah bahawa kemahiran Tibet menjamin masa depan. Sekian, mohon untuk terus mencadang. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas ujian yang dibutuhkan. Seterusnya dipersilakan pula Yang Berhormat Yen Rash Zara Alexia anak kepada Jaya selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan ujian serta membahaskan isu tadi bagi pihak pembangkang. Dipersilakan. Warga Dewan, dalam menilai sesuatu usul, kita perlu meneliti ranting yang akan melenting, dahan yang akan mencucuk, dan duri yang akan menggait. Terima kasih Tuan Yang Dipertua Dewan, Sri Kandi Wanita di meja pembangkang, sahabat baru perwakilan kerajaan. Seterusnya, warga Dewan yang sudi
Malaysia 2021 menunjukkan bagi tempoh Januari hingga Jun 2021, selama 30,000 orang 180 pekerja telah diberhentikan oleh pemain industri kerana kegawatan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor bencana dan lanskap ekonomi dunia. Selesai pembidasan hujah, justru Tony Liberto, warga Dewan sekalian, bulat kerana berbentuk, bulat kata kerana berbakat. Kami berlima hadir dan sepakat membangkang usaha atasan satu pendirian, iaitu kemahiran Tibet menjamin masa depan. Tidak wajar diterima atas rasional melihatkan ketidakupayaan kemahiran Tibet yang tidak menjanjikan kebolehpasaran graduan dalam pekerjaan. Maka, kronologi hujah akan kami ceritakan kepada 3 metodologi yang utama. Selaku yang berhormat Ketua Pembangkang, saya akan menyampaikan hujah pertama di atas kata kunci tenaga mahir rendah kena industri bercanggah. Duduk saya bangkit, pembangkang kedua akan membawa hujah kedua di atas kata kunci lanskap ekonomi berubah kelangsungan hidup bara. Manakala hujah ketiga di bawah kata kunci pengoperasian lemah graduan bermasalah. Duduk beliau bangkit ketiga seperti biasa akan memberikan tarbiyah-tarbiyah sentak melalui penjelasan kepada pihak lawan. Tony Liberto menyedari hakikat masa itu ibarat emas. Maka boleh kiranya kita terus menyelesaikan hujah pertama di atas kata kunci tenaga mahir rendah kena industri bercanggah. Sidang Dewan sekalian, dalam hujah ini saya akan tunjukkan graduan berkemahiran Tibet yang kita lahirkan masih lagi berkemahiran rendah dan tidak memenuhi kepelainan industri. Menurut bekas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Dr. Seri Dr. Adham Baba 2021 menyatakan Malaysia menghadapi kebimbangan yang ketara berikutan kekurangan pekerjaan berkemahiran tinggi untuk memenuhi permintaan industri. Hal ini disebabkan kehadiran revolusi industri 4.0 yang menekankan pembinaan teknologi realiti maya tanpa banyak menggunakan teknologi manusia. Contohnya, teknologi kecerdasan buatan AI dan proses otomasi robot RPH di kilang-kilang pintar. Fakta kes pertama, pengerusi jawatankuasa pemerintah Tibet, Datuk Suanten Lai berkata, setakat ini hanya 25% tenaga kerja mahir direkodkan yang dikategorikan sebagai rendah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kepelainan industri yang sudah bergerak ke arah revolusi industri 4.0. Dipersilakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, mengapakah bidang akademik perlu diutamakan sedangkan Tibet dapat memenuhi permajikan masa kini? Yang Berhormat. Baik Yang Berhormat, sebab itu sepanjang anda berhujah tidak pernah membuktikan kesan bagi usaha dan kelebihan yang anda nyatakan. Menjawab isu laluan. Kesannya, mereka akan diberhentikan kerja kerana tidak berevolusi dengan kepelainan industri. Contohnya, syarikat aplikasi teknologi Google mengumumkan untuk mengeluarkan 12,000 tenaga kerjanya untuk mengeluarkan kira-kira 6% kaki tangannya. Malah ketua pegawai eksekutif Microsoft menerusi satu portal teknologi terkemuka melaporkan langkah sama turut diambil oleh Microsoft yang mengurangkan 10,000 pekerja awam. Kesimpulannya, saya tunjukkan dalam hujah ini kumpulan berkemahiran rendah dan Tibet akan menjadi kumpulan paling terjejas kerana secara perlahan menjadi kelompok yang tidak diperlukan dalam ekonomi yang akhirnya tidak menjamin masa depan. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atau hujah yang dikemukakan tadi. Sidang Dewan yang dihormati, perbahasan dalam persidangan Parlimen sesi ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kedua Kerajaan untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujah. Silakan. Hadirin yang berhormat, di perwakilan pembangkang di sana dengan berbagai tekanan. Namun, saya ceriakan dengan satu senyuman. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Barisan Perwakilan Kerajaan, Perwakilan Pembangkang, seterusnya warga Dewan yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak selaku timbalan menteri pada hari ini, masih
didedahkan dengan teori dan praktikal seawal usia 16 tahun. Graduan TVET merupakan individu separa profesional dalam bidang berkaitan, menjadi pemacu utama dalam melahirkan tenaga mahir tempatan. Maka atas sebab ini TVET semakin diminati dan menjadi perhatian para pelajar. Nampaknya Yang Berhormat Kota Pembangkang meludah ke langit, jatuh ke muka sendiri. Fakta rapuh Pembangkang telah saya kesampingkan. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, sekarang marilah kita hayati hujah penas pihak kerajaan yang kedua di bawah kata kunci cukil potensi kemahiran. Tuan yang dipertua serta Dewan yang bersidang, bidang TVET merupakan satu-satunya bidang yang dapat mencungkil potensi kemahiran generasi kini. Sudah semakin jelas lagi apabila kerajaan mengambil langkah memperkasa bidang TVET ini, di mana ia menjadi bidang utama dalam menumpang kepada kemajuan negara. Ini terbukti dengan kewujudan kursus di peringkat sijil dan diploma yang terdapat di Institut Kemahiran MARA, USED MARA, dan beberapa lagi institusi lain. Disinilah medan bagi golongan TVET mengembangkan potensi. Sedangkan Yang Berhormat, Yang Berhormat, apakah aspek-aspek jaminan masa depan yang anda tunjukkan dalam hujah? Sila perincikan Yang Berhormat. Mohon respon. terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, graduan program TVET berpotensi menguasai pengetahuan dan kemahiran praktikal jauh lebih baik berbanding lulusan pendidikan akademik, kerana program TVET menyediakan berbagai bentuk bidang yang disokong kemudahan-kemudahan dari institusi yang terlibat. Tuan yang dipertua, sebagaimana yang diperkatakan oleh Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazli Khalid, Kementerian Pendidikan adalah salah satu kementerian bertanggungjawab di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan (MBOS) yang diterajui Kementerian Sumber Manusia, akan memanfaatkan kualiti vokasional bagi melatih tenaga kerja mahir bagi tujuan itu. Yang dipertua serta sidang Dewan, saya perkukuhkan lagi usul hari ini dengan membawa hujah yang kedua di bawah konteks TVET idaman industri. Pendidikan TVET mengagungkan peluang pembelajaran berasaskan kerja seperti perantisan, latihan amali, atau latihan semasa bekerja. Pengalaman ini membolehkan para pelajar menggunakan pengetahuan teori mereka dalam persekitaran kerja sebenar, mendapat pendedahan praktikal dan membina rangkaian dalam industri. Maka sebab itulah TVET ini menepati kriteria pemain industri. Silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, apakah contoh-contoh institusi-institusi TVET yang tidak mencapai standard kebolehan pasaran graduan dalam pekerjaan? Mohon respon. Terima kasih Yang Berhormat. Sebentar lagi saya akan menjawab soalan Yang Berhormat. Berbalik kepada soalan Yang Berhormat sebentar tadi. Yang Berhormat, program TVET ini adalah sebagai salah satu kaedah untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja yang dikosongkan warga asing sebelum ini. Sampai bila kita harus bergantung kepada pekerja warga asing, sedangkan kita sendiri mempunyai tenaga mahir yang mencukupi dengan adanya program TVET ini. Nah, sudah gerang lagi bersuluh, sudah tahu lagi menegakkan benang yang basah. Wahai barisan pembangkang, bukalah mata, asal namidah, celikkanlah hati. Hujah yang kami bentangkan di perwakilan kerajaan bukan omong kosong. Kemahiran TVET pasti menjamin masa depan. Sekian, mohon terus bicara. Terima kasih ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Kedua. Isu perbahasan yang semakin hangat dibahas kali ini teruskan lagi. Hingga ini saya mempersilakan Yang Berhormat Pembangkang Kedua dan juga Pembangkang untuk mengemukakan binasan dan hujah-hujah yang dipersilakan.
hujah ini tidak wajar diterima Dewan. Selesai, penjelasan yang berhormat. Tuan Ketua Dewan, izinkan saya membentangkan hujah kedua pembangkang pada hari ini di bawah kata kunci lanskap ekonomi berubah, kelangsungan hidup bara. Tuan Ketua Dewan, bidang kemenangan Tibet tidak dapat menjanjikan bahawa graduan akan mendapat pekerjaan dalam menepani kekuatan ekonomi semasa. Fakta kes utama menurut Jurnal Ekonomi 2022 mengenai kesetan ekonomi global cabaran terhadap Malaysia mengatakan Malaysia sebagai ekonomi terbuka dan bergantung kepada hasil ekspor sahaja perlu bersedia menepani pertumbuhan yang lebih perlahan selepas ekonomi global mengalami kesetan sederhana. Rentetan dari kesan inflasi dan kehadiran faedah yang tinggi. Apakah kesannya kepada peluang pekerjaan graduan Tibet? Impaknya, kebanyakan industri di Malaysia kilang-kilang terpaksa memperlahankan operasi kerana masalah bekalan dan terpaksa menggantikan pekerja, terutama kumpulan berkamaran rendah. Misalnya, semasa pandemik COVID-19, menurut Sistem Insurans, pekerja SIP 2021 merekodkan seramai 99,696 pekerja diberhentikan terutama dalam sektor kilangan dan perindustrian. Sebab itu kerajaan tidak pernah menjamin adakah masa depan graduan berkhidmat di Tibet. Tetapi sekiranya ekonomi negara digugat oleh bencana dan masalah, selesai hujah kedua. Dipersilakan. Yang berhormat, di Malaysia, kerajaan telah proaktif dalam mempromosikan Tibet melalui pelbagai inisiatif dan dasar. Bagaimana pendidikan Tibet dan vocational di bawah Kementerian Pendidikan telah memainkan peranan penting dalam mengembangkan penawaran Tibet. Ini bukti bahawa kerajaan benar-benar menganggap Tibet ini amat penting dalam pencapaian kemajuan negara. Mohon penjelasan yang hormat. Dia berhormat. Sebab itu anda tak pernah tunjukkan contoh dasar atau pelan strategi keberpasaran graduan untuk menyokong kes kerajaan menjawab izin laluan. Tuan Ketua Dewan melalui hujah ketiga di bawah kata kunci pengoperasian Tibet yang lemah graduan bermasalah. Tuan Ketua kontak kes utama menurut Lembaga Teknologi Malaysia mendedahkan terdapat graduan yang mempunyai diploma antak dan ijazah dari institusi tersebut tidak menerima pengiktirafan sewajarnya dari segi jawatan dan gaji yang setara dalam perkhidmatan awal. Difahamkan pemegang diploma atau ijazah kejuruteraan dan teknologi dari institusi tersebut menerima gaji kurang 400 hingga 500 berbanding graduan daripada universiti lain. Apabila mereka menjadi sektor awam, maka kata masa depan graduan Tibet dalam pekerjaan masif dan pilihan kedua dalam isu gaji yang hebat. Fakta kes pertama berkaitan isu seribu Tibet ini ketinggalan. Menurut Bekas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Sri Dr. Aram Baba, seribu Tibet di Malaysia agak ketinggalan dan tidak memenuhi keperluan institusi 4.0. Misalnya dari aspek pengaplikasian teknologi baru, fasilitas dan peralatan di tahap masih rendah seperti kecerdasan buatan AI, IoT dan penyimpanan awal. Dipersilakan. Yang berhormat, mengapakah Muhammad katakan bahawa hujah kami tiada bukti sedangkan kami telah mengukuhkan bukti kami dengan hujah yang betul? Penjelasan berhormat. Yang berhormat, sebab itu anda gagal untuk membuktikan masalah tersebut telah diatasi oleh kerajaan secara progresif menjawab izin laluan. Misalnya, graduan yang keluar pasti diajar kembali untuk memahirkan diri dengan elemen 4.0 iaitu bagaimana untuk kendalikan dan mengasuh cara robot dan sebagainya. Ini menyebabkan graduan Tibet yang dilahirkan tidak sehari warga dewan sekalian dengan kehendak industri. Selesai hujah ketiga. Kesimpulannya, kami telah tunjukkan dalam hujah kedua dan hujah ketiga ketidakupayaan pemerintah Tibet yang tidak menjanjikan keberpasaran graduan dalam pekerjaan. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, Dewan pada sesi kali ini akan lebih bertemu lagi dengan bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Hari ini saya mempersilakan Menteri Ketiga Kerajaan untuk mengemukakan bidasan-bidasan, seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Silakan. Kerana saya percaya kemahiran Tibet semakin menjadi pilihan generasi kini, maka yakinlah usul wajar diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Barisan Perwakilan Kerajaan.
perwakilan pembangkang, seterusnya warga dewan yang bersidang. Assalamualaikum dan salam perdebatan. Menyatakan sokongan terhadap usul Tuan Yang di-Pertua bertindak selaku Menteri Ketiga pada hari ini. Saya menyokong penuh gagasan usul yang telah dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu kemahiran Tibet menjamin masa depan. Tuan Yang di-Pertua mengaras mandat sebagai Menteri Ketiga hari ini. Dua obligasi saya akan saya laksanakan. Yang pertama, saya akan membidas segala hujah di meja pembangkang. Yang kedua, saya akan menegak kembali perjuangan kami di perwakilan kerajaan. Baiklah Yang di-Pertua, tanpa membuang masa, ayo kita mulakan dengan sesi bidasan hujah. Yang berhormat perwakilan pembangkang kedua ada mengatakan pengoperasian lemah Beraduan bermasalah. Tidakkah Yang Berhormat tahu bahawa Tibet tidak boleh lagi dipandang rendah kerana graduan Tibet berpotensi menguasai pengetahuan dan kemahiran praktikal jauh lebih baik berbanding lulusan pendidikan akademik. Malah program Tibet mendedahkan pelajar dengan situasi sebenar dalam alam pekerjaan. Sidang Dewan yang dihormati, Yang Berhormat pembangkang kedua juga ada mengatakan bahawa landscape ekonomi berubah. Di Malaysia, kerajaan telah proaktif dalam mempromosikan Tibet melalui pelbagai inisiatif dan dasar bahagian pendidikan teknikal dan vokasional di bawah Kementerian Pendidikan telah memainkan peranan penting dalam mengembangkan penawaran Tibet. Ini bukti bahawa kerajaan benar-benar menganggap Tibet ini amat penting dalam mencapai kemajuan negara. Tuan Yang di-Pertua dan sidang dewan yang dimuliakan. Seterusnya, untuk merobohkan pendirian di dalam pondok usaha menesan pembangkang di seberang istana, saya akan mencantas Yang Berhormat Ketua Pembangkang yang mengatakan bahawa tenaga mahir rendah. Menurut Pertubuhan Pelajaran Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, Tibet merupakan proses pendidikan lain selain pendidikan umum yang melibatkan pembelajaran dalam bidang berkaitan teknologi dan sains, latihan kemahiran praktikal serta sikap, pemahaman dan pengetahuan tentang pekerjaan dalam pelbagai sektor ekonomi dan kehidupan sosial. Maka graduan Tibet adalah golongan tenaga mahir. Tuan Yang di-Pertua, hujah pihak pembangkang pada hari ini seakan burung hendak terbang tidak bersayap, hendak hingga tidak berkaki. Penjelasan Yang Berhormati. Yang Berhormat, bolehkah anda menunjukkan bukti graduan berkeperan Tibet tidak akan diberhentikan kerja sekiranya berdepan dengan kegawatan ekonomi? Mohon respon. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, pendidikan Tibet selalunya menggabungkan peluang pembelajaran berasaskan kerja seperti perantisan latihan amali atau latihan semasa bekerja. Pengalaman ini membolehkan pelajar menggunakan pengetahuan teori mereka dalam persekitaran kerja sebenar. Jadi mereka tidak akan punya masalah apabila melangkah ke alam pekerjaan. Yang di-Pertua, setelah hujah pembangkang saya bidas, dengan ini saya tegakkan kembali perjuangan kami di meja kerajaan bagi membuktikan bahawa sesungguhnya pada hari ini kami yang berdiri di barisan kerajaan tidak bercakap di atas angin. Tuan Yang di-Pertua, sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhujah di bawah kata kunci Tibet sandaran masa depan. Saya menyokong 100% hujah tersebut kerana jelas sekali Tibet merupakan tonggak utama negara pada masa akan datang. Buktinya, dalam Belanjawan 2023, kerajaan memperuntukkan 6.7 bilion ringgit di bawah 7 kementerian utama yang melaksanakan pelbagai inisiatif pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional Tibet. Betapa pelaburan besar ini menjadi harapan kepada negara. Silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, apakah contoh badan atau agensi penyelidikan dan pembangunan R&D untuk menyelesaikan dan memantau kualiti Tibet senari dengan keperluan pekerjaan? Mohon respon. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, sama ada Yang Berhormat tidak tahu atau sengaja mencetuskan kekeliruan. Ingin saya tegaskan di sini, sidang dewan sekalian, bahawa khusus yang ditawarkan oleh institusi Tibet ini adalah diiktiraf dan dipantau oleh agensi serta badan pengiktirafan di Malaysia seperti Agensi Kelaikan Malaysia MQA, Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, Lembaga Teknologi Malaysia MBOT dan badan profesional lain.
yang diperkuat. Seterusnya yang diperkuat, bawah kata kunci cungkil potensi kemahiran, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Anak-anak generasi sekarang pula dah dididik, dah dibentuk agar menjadi seorang yang berkemahiran dalam pelbagai bidang. Kalau tidak dipecahkan, ruyung manakan dapat sabunya. Jelaslah di sini bahawa generasi kini perlu dicungkil bakat yang ada di dalam diri mereka supaya mereka bersedia menjadi seorang pekerja yang berkemahiran. Tibet naik peranan penting dalam membantu usaha kita untuk menjadi negara maju dan tidak keterlaluan. Jika Tibet kita anggap sebagai kunci kepada kemajuan negara pada masa akan datang. Sidang Dewan yang Mulia, bahawa permis kata terakhir kami iaitu Tibet Indaman Industri. Tibet akan menjadi pemacu utama dalam usaha kerajaan, melahirkan tenaga mahir tempatan yang punya kemahiran tinggi sekaligus mengurangkan kebergantungan negara pada tenaga kerja asing. Kerjasama strategi antara semua kementerian berusia identiti Tibet Malaysia akan menjadikan negara lebih bersiaga dalam menangani cabaran guna tenaga dan berdaya saing pada peringkat nasional serta antarabangsa. Sidang Dewan sekalian, berdiri di bawah pucuk pimpinan kerajaan pada hari ini, kami akan tetap menegakkan hak dan menolak yang batil bahawa usul yang kami dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah sangat relevan. Sebelum kaki mengundur langkah, sebelum lidah mengirim kata-kata, betapa sesungguhnya Dewan pada hari ini seharusnya yakin dan percaya bahawa kemahiran Tibet menjamin masa depan. Maka wajarlah Tuan Yang Dipertua agar Dewan menerima usul yang kami bawa dengan sebulat suara. Dengan itu, Tuan Yang Dipertua mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Kedua. Ini saya nak minta persatuan semua. Terganggu sekejap. Boleh? Daripada terganggu sekali. Jadi kita akan sambung selepas saja pengajian.
Pembahasan diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Pemangkang ketiga bagi pihak pemangkang tampil untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak pemangkang. Dengan segala hormat dan dipersilakan Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, di meja pembangkang, kami percaya masa depan yang cerah ialah milik mereka yang percaya kepada keindahan mimpi melalui tindakan mereka pada hari ini. Terima kasih Tuan Yang Dipertua Dewan, perwakilan pembangkang, pakatan kerajaan, seterusnya warga Dewan yang mulia. Assalamualaikum dan salam pembahasan. Tuan Yang Dipertua, seselaku Ibu Hormat Pembangkang ketiga masih berdiri teguh di belakang sahabat ketua pembangkang dengan menyatakan usul kemahiran Tibet menjamin masa depan tidak wajar diterima atas rasional melihatkan ketidakupayaan kemahiran Tibet yang tidak menjanjikan kembali pasaran graduan dalam pekerjaan. Maka selaku pembangkang ketiga mohon izin untuk melakukan 2 gerak kerja utama. Pertama, pembidang hujah menteri ketiga, hujah menteri kedua dan hujah Perdana Menteri. Kedua, menegakkan kembali pembawaan di perwakilan pembangkang. Tuan Yang Dipertua, saya mulakan dengan pembidasan kepada Menteri Ketiga. Sebentar tadi Yang Berhormat menyatakan tiada jaminan masa depan dalam pekerjaan. Baiklah saya pindah begini. Pertama, saya sangka kenyataan Yang Berhormat kerana mereka tidak pernah tunjukkan kepada kita keupayaan permengkasaan Tibet ini akhirnya menjanjikan kembali pasaran graduan yang menjamin masa depan. Benar anda dengan mereka tunjukkan? Pertama, tenaga mahir tinggi kehendak industri telah selari. Kedua, kemahiran Tibet berevolusi dengan lanskap perubahan akademis masa. Ketiga, pengoperasian Tibet yang optimum, graduan Tibet berkualiti. Ini membuktikan Berhormat masih lagi gagal menafikan ketidakupayaan Tibet yang akhirnya gagal menjanjikan kembali pasaran graduan dalam pekerjaan. Ini menunjukkan kenyataan Berhormat laksana layang-layang melawan angin. Selesai pembidasan Menteri Ketiga, beralih kepada pembidasan hujah Menteri Kedua. Tuan Yang Dipertua, hujah ketiga kerajaan bercerita tentang Tibet sandaran masa depan. Baiklah saya pindah begini. Pertama, dalam hujah ini, pihak kerajaan tidak pernah tunjukkan bahawa pihak industri telah memberikan kontrak pekerjaan kepada pelajar-pelajar Tibet untuk istirahat masuk ke alam pekerjaan. Maksudnya, masih tiada jaminan masa depan. Kedua, kerajaan tidak tunjukkan graduan diberikan modal atau dana untuk memulakan perniagaan untuk pembangunan atau pembangunan bengkel. Sekiranya tidak, bagaimana mereka hendak mencipta kejayaan dalam kegawatan ekonomi semasa? Maka hujah ketiga ini juga tidak wajar diterima Dewan. Selesai pembidasan terhadap hujah ketiga perwakilan kerajaan, saya teruskan untuk pembidasan terhadap hujah kedua kerajaan yang telah disampaikan oleh pembangkang sebentar tadi. Dalam hujah kedua, mereka bercerita tentang cungkil potensi kemahiran. Hujah ini juga sekira hujah bermasalah kerana dalam pekerjaan ini, materi kedua hanya melempar fakta tanpa mengaitkannya dengan usul perdebatan kita pada hari ini. Kedua, dalam pekerjaan ini juga, mereka tidak pernah menganalisis bahawa terdapat majikan atau pemain industri menolak graduan-graduan berkemahiran Tibet ini. Hal ini kerana graduan Tibet ini tidak memenuhi kriteria diharapkan pemain industri. Saya buktikan melalui kenyataan pengasas dan pengurusi kumpulan ST Akademi yang menyatakan persediaan tenaga berkemahiran tinggi Tibet untuk merebani industri keempat ini di Malaysia masih di belakang kerana graduan Tibet masih belum mencekap, terutama dalam pembangunan sistem, aplikasi dan perkhidmatan seperti kecerdasan buatan artificial intelligence. Silakan Berhormat. Program Tibet melengkapkan individu dengan kemahiran sedia bekerja, meningkatkan kebolehpasaran mereka dan memudahkan peralihan yang lebih lancar ke dalam tenaga kerja. Maka ia akan menjadi pilihan para majikan untuk memenuhi keperluan industri. Mohon penjelasan Yang Berhormat. Baiklah, Yang Berhormat, sebab itu anda tidak pernah tunjukkan pihak industri telah memberi kontrak perjanjian pekerjaan kepada pelajar Tibet sebagai jaminan ke alam pekerjaan. Menjawab izin laran. Dan menganalisis data besar. Maka sekira hujah kedua mereka sudah gagal oleh Dewan. Selesai pembidasan terhadap hujah kedua perwakilan kerajaan, saya teruskan dengan pembidasan terhadap hujah pertama yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri sebentar tadi.
Terutama, mereka bercerita tentang Tibet idaman industri hujah kerajaan. Saya dapat gambarkan projek hujah ini ibarat mencurah garam ke laut sebab mereka tidak pernah membuktikan kelebihan kemahiran Tibet. Menjanjikan jaminan kerjaya kepada graduan. Tahukah warga Dewan? Menurut Jurnal Pemangkasaan Tibet 2023, menyatakan institusi di bawah Tibet swasta menghadapi cabaran apabila peruntukan dana yang disalurkan kepada swasta terus dikurangkan walaupun adanya pertambahan peruntungan Tibet. Kesannya, mereka akan diberhentikan kerja kerana tidak kompeten dan ketinggalan dalam memenuhi keperluan industri. Baiklah Tuan dan Ketua, selesai memindaskan tiga-tiga hujah kerajaan. Sekarang beralih kepada pengukuhan kes di meja pembangkang. Kami sebagai pembangkang telah menjawab usul pembahasan dengan mengemukakan 3 hujah bernas. Hujah pertama, tenaga mahir rendah kehendak industri bercanggah. Kami tunjukkan graduan-graduan berkemahiran Tibet yang kita lahirkan masih lagi berkemahiran rendah dan tidak memenuhi keperluan industri pihak. Hujah kedua, landscape ekonomi berubah, kelangsungan hidup parah. Silakan Berhormat. Adakah Muhammad sedar bahawa Tibet dapat memenuhi keperluan komuniti seperti kehendak majikan serta mengurangkan jurang pengangguran? Maka bagaimana yang Muhammad katakan Tibet ini tidak penting? Mohon penjelasan Muhammad. Baiklah. Yang Berhormat, sebab itu anda tidak pernah menafikan ketidakupayaan Tibet yang gagal menjamin masa depan menjawab istilah lain. Kami buktikan kepada anda bagaimana kemelesatan ekonomi rentetan daripada isu wabak. Kesan inflasi dan kadar faedah yang tinggi menyebabkan kilang-kilang memperlahankan operasi dan terpaksa memberhentikan pekerja. Terutama kumpulan Tibet berkemahiran rendah. Hujah ketiga, iaitu pengorganisasian Tibet yang lemah, graduan bermasalah. Kami ceritakan kelebihan pengurusan kemahiran Tibet dari aspek gaji yang tidak setimpal dan kurikulum yang lemah menyebabkan graduan yang dilahirkan bermasalah ketika di alam pekerjaan. Maka, Tuan Yang Dipertua, secara kesimpulannya, jelaslah bahawa usul tidak wajar diterima Dewan. Sekian, saya mohon untuk terus berbangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bilasan-bilasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sidang Dewan ditangguhkan selama 3 minit.
Sidang Dewan yang dihormati, cukup tempoh 3 minit masa perbincangan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perbahasan usul akan teruskan dengan sesi penggulungan. Saya mulakan dengan memsilakan Yang Berhormat Wakil pihak pembangkang tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Didik Pertua Dewan. 4 minit terakhir dalam sesi penggulungan ini, saya minta perhatian sesi Dewan sekalian untuk bersama-sama kami kita meneliti antara kaca dan permata. Maka 3 gerak kerja akan saya jalankan. Pertama sekali, saya akan melakukan rumusan bidasar taraf hujan relawan. Kedua, saya akan melaksanakan rumusan hujan rakyat kami. Ketiga, saya akan melakukan timbang tara perbahasan. Ayo kita mulakan dengan menganalisis kesalahan-kesalahan terbesar di meja kerajaan. Dalam sesi perbahasan hari ini, perwakilan kerajaan hadir dengan niat untuk menyokong usul dengan baik. Namun, sayang seribu kali sayang, asas pembawaan perwakilan kerajaan hari ini cukup lemah. Kerana apa? Pertama, ujar-ujar mereka gagal untuk bersemuka dengan asas pembawaan di perwakilan pembangkang untuk menafikan ketidakupayaan pemegasan TV yang kami tunjukkan. Pada hari perbahasan, mereka tidak pernah menjawab malaman perbahasan, iaitu jaminan masa depan graduan kebolehan pekerjaan. Kedua, perjuangan mereka ibarat mengebik induk ayam kerana sejak mengenyam ketua pembangkang sehingga sesi penggulungan tidak berani menjawab isu-isu ketidakupayaan TV yang kami tuntut untuk mereka nafikan. Pernah anda dengar mereka tunjukkan? Pertama, tenaga mahir tinggi kehendak industri telah serari. Kedua, kemahiran TV berevolusi dengan lanskap perubahan ekonomi semasa. Ketiga, pengoperasian TV yang optimum graduan TV berkualiti. Makna kata hujah-hujah kami masih lagi berdiri tegak kerana gagal untuk dinafikan dengan baik oleh kerajaan. Ketiga, pendirian kes. Kerajaan ibarat negeri berubah besar, tahun berubah musim. Sebab apa? Pendirian mereka berubah-ubah. Sekejap menunjukkan kebaikan dan kelebihan. Tiba-tiba ada faktor lain pula yang menjamin masa depan. Keempat, rangkuman hujah-hujah kerajaan. Hujah pertama, tiba sandaran masa depan. Hujah kedua, cungkir potensi kemahiran. Ketiga, tiba idaman industri. Bersifat umum, mereka tidak pernah menunjukkan kelebihan-kelebihan tersebut berkesan dalam menjamin masa depan. Mereka tidak pernah membuktikan keupayaan pemerkasaan kemahiran Tibet dapat menjanjikan kebolehan graduan dalam pekerjaan walaupun terdapat ancaman-ancaman dalam kegawatan ekonomi semasa. Secara kesimpulannya, perwakilan kerajaan hanya membuktikan keadaan indah, kabar dari rupa yang akhirnya tidak menjamin masa depan graduan dalam pekerjaan. Selesai rumusan bidasan, kita beralih kepada perwakilan pembangkang yang lebih murni dalam Dewan Perbahasan. Kami telah tunjukkan ketidakupayaan kemahiran TV yang tidak menjanjikan kebolehan graduan dalam pekerjaan melalui 3 penghujah utama. Hujah pertama, tenaga mahir rendah, kehendak industri bercanggah. Hujah kedua, lanskap ekonomi berubah, kelangsungan hidup para. Hujah ketiga, iaitu pengoperasian yang lemah graduan bermasalah. Maka, timbang tara perbahasan, kami selaku pembangkang telah membuktikan ketidakupayaan kemahiran TV ini tidak menjanjikan kebolehan graduan dalam pekerjaan yang akhirnya gagal menjamin masa depan. Demi amanah yang saya junjung dan cintai, hanya satu yang saya minta, kredibiliti 3/3 Dewan untuk memikirkan apakah yang terbaik untuk negara yang kita junjung akan kasih dan cintanya. Kerana jangan hanya ingin membelah gunung, namun apakah daya tangan tak sampai. Jangan hanya ingin duduk temenang, tapi apakah daya cita tak tercapai. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat, ahli-ahli yang berhormat, Dewan yang berhormati. Seterusnya kita mempersilakan wakil pihak kerajaan pula tampil untuk menyampaikan ucapan penghujung. Silakan. Terima kasih saya ucapkan Pertua yang dipertua, perwakilan pihak kerajaan, perwakilan pihak pembangkang, seterusnya warga dewan yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdebatan di arena penggulungan. Dalam sesi penggulungan ini, saya akan membidas ketiga-tiga hujah pincang yang telah dikemukakan oleh pihak pembangkang sebentar tadi, dan seterusnya saya akan merumuskan hujah-hujah kerajaan. Tuan yang dipertua, saya akan membidas
Tibet melengkapkan individu dengan kemahiran sedang bekerja, meningkatkan keberpasaran mereka dan memudahkan peralihan yang lebih lancar ke dalam tenaga kerja, maka ia amat menjadi pilihan para majikan untuk memenuhi keperluan industri. Tuan Yang Dipertua beralih pula kepada hujah ketiga pembangkang, iaitu pengoperasian lemak gradual bermasalah. Tidakkah Yang Berhormat tahu salah satu kekuatan utama pendidikan Tibet ialah penekanan pada latihan praktikal dan pembangunan kemahiran praktikal pelajar terlibat dalam senario dunia sebenar. Jadi, ia akan memudahkan pelajar dalam menghadapi dunia pekerjaan. Sidang Dewan yang dimuliakan, saya memperkukuhkan hujah kami di perwakilan kerajaan. Hujah pertama di bawah kata kunci Tibet Sandaran Masa Depan. Penjenamaan semula bidang Tibet mampu menjadikan bidang Tibet sebagai ikon pekerjaan teknikal yang elegan. Tibet menjadi punca seseorang itu lebih berkeyakinan, berdaya saing dan kebolehpasaran. Program Tibet dapat memberikan pendedahan dengan situasi pekerjaan sebenar untuk lebih berdisiplin, utama apabila memasuki alam pekerjaan. Yang Dipertua, hujah perwakilan kerajaan kami yang kedua di bawah kata kunci cungkil potensi kemahiran. Tibet perlu dilihat sebagai satu pendekatan pendidikan yang mengiktiraf seseorang supaya mempunyai kepelbagaian kecerdasan dan kemahiran psikomotor. Hal ini kerana graduan Tibet dilihat mempunyai kekuatan, kemahiran profesional dan teknikal yang mampu menjana keperluan industri masa kini. Pengiktirafan Tibet menjadikan graduan Tibet serba boleh yang pasti akan menjadi pilihan utama majikan pada masa akan datang. Yang Dipertua, hujah perwakilan kerajaan kami yang ketiga iaitu berpaksikan frasa Tibet idaman industri. Menurut kenyataan pengurusi Persatuan Pembangunan Tibet Nasional Muhammad Yaakob, sekurang-kurangnya 90% graduan Tibet dijamin mendapat kerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian. Ini membukti bahawa permintaan kepada pekerja kemahiran sangat tinggi dan mengikuti kehendak industri. Yang Dipertua dan Sidang Dewan Yang Mulia, berdasarkan hujah-hujah kontrik kami di perwakilan kerajaan, saya ingin menegaskan di sini bahawa kerajaan tetap mempertahankan usul yang dibentangkan pada hari ini, iaitu kemahiran Tibet menjamin masa depan. Untuk itu, saya memohon usul ini diluluskan oleh Dewan yang dimuliakan ini dengan sebulat suara. Tuan Yang Dipertua, saya mohon bercadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, ahli-ahli Yang Berhormat, Dewan yang dimuliakan. Dengan ucapan pertolongan mereka kerajaan itu tadi, maka berakhirlah persidangan Dewan kita pada hari ini. Sehingga bertemu semula pada sidang Dewan yang akan datang. Hari ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli Yang Berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah sama-sama menjaga keharmonian Dewan ini. Saya selaku yang ahli tuan yang di-Ketua Dewan ini menangguhkan persidangan Dewan pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon kepada semua Yang Berhormat menunggu di bilik saya ini bagi mengetahui keputusan daripada panel hakim.
keputusan telah berada dengan saya. Hari ini saya selaku Ketua Dewan mengumumkan bahawa usul perbahasan kita pada sidang ini telah diterima. Yang pemenang adalah pihak pada pihak kerajaan. Meminta semua pasukan untuk kembali ke Dewan Misteri setelah perbahasan bagi lebu untuk mengetahui kedudukan perlawanan bagi pihak seterusnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik, kena tak? J. Diorang keturunan diorang. Keturunan diorang. Tak apa, ada lagi satu orang. Jangan lagi. Kuat semangat. Ada lagi satu orang. Jap. Sini. Jangan lagi. Sini. Ada lagi satu orang. Kau ni kalau macam putih kat suku akhir. All out untuk suku akhir ni. Okay? Apa pun ni kisahnya kalau mati. Kalau untuk pusingan suku akhir ni, kalau kamu kalah, terus kamu kalah. Kalau kamu menang, terus kamu menang. Okay? Okay, pergi rehat solat dulu. Pergi makan. Jom berjaya. Tak umumkan pembahas terbaik. Pembahas terbaik dia tak umumkan. Tak kan lalu. Ha? Ya. Dia tidak lawan kot champion negeri. Apa masalah diorang? Saya nampak lah tadi. Walaupun pasukan kerajaan gagap, tapi macam mana?